kita nak bawakan kepada anda perkongsian yang cukup menarik sekali. Di TikTok juga kan? Ya, kita tahu cerita ini tular melalui TikTok. Ini berkenaan dengan anak istimewa. Mereka ini berdepan dengan kondisi albino. Kita saksikan dua. Ini antara yang tular sebenarnya. Dan membawa kita berkenalan dengan mereka. Dia bukan kembar empat. Yang ni je kembar. Yang ni dua kembar. Yang nombor satu albino. Yang albino ada. Albino nombor satu. Nama Adam. Nama apa? Adam. Adam. Ni nombor dua. Nama apa? Azim. Azim. Ni nombor? Kembar mana so? Nombor tiga ni. Nama apa ni? Nama apa? Apa? Abel apa panggil? Aimee. Nama. Aimee. Ni nama? Atu. Ucu apa panggil? Amiru. Amiru. Okey, itulah. Nak tengok part 3? Komen okey. Bye-bye. 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 Comel setuju kan? Itu antara keletah mereka. Mereka ini sebenarnya berdepan dengan kondisi albino. Kita tahu bahawa albino ini di mana seseorang itu dilahirkan tanpa pigmen sempurna. Pigmen yang sempurna dalam tubuh. Maknanya melanin sepatutnya jumlah dia ada satu jumlah yang normal. Kan, tapi melanin mereka tidak normal dalam badan. Jadi sebab melanin ni dia memberi warna kepada mata kita, kepada rambut kita, kepada warna kulit. Tapi disebabkan jumlah tersebut, gen tu tidak dapat menghasilkan melanin tu dengan cukup. Jadi itu yang menyebabkan mereka berdepan dengan kondisi ini, albino. Kita lihatnya istimewalah berbanding dengan kanak-kanak yang lain kan. Dan saya ada juga membaca bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada mengatakan bahawa 1 daripada 17,000 orang akan diserang albinisme ataupun albino ini. Dan kan kita nak kongsikan kepada anda lah mengenai perkongsian kanak-kanak yang 4 orang ni, adik-adik yang comel ni. Kita nak bersama dengan ibu mereka dan juga harap-harap mereka dah ada bangun pagi lah bersama kita hari ini. Kita nak bersama dengan Puan Suzita Zakaria. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi apa tu? Iya. Mana lagi 2 orang? Dua je. Dua lagi tidur. Tidur lagi. Okey, mungkin Puan Suzita boleh kenalkan yang ada bersama dengan kami pagi ni. Yang bangun awal ni, pukul berapa dah bangun ni? Hak ni kembar. 4 tahun. Ni nombor 6 dengan nombor 7. Abang dia tu tidur lagi. Oh, ni Amirul dengan Aiman lah ni. Ni Aiman dengan Amirul. Okey. Aiman Amirul bangun pukul berapa? 4 tahun banyak. 4 tahun. Itu umur 4 tahun. Bangun pukul berapa bangun? Bangun tidur pukul berapa? Bangun pukul 6.30. Alhamdulillah. Okey, Puan Zita. Sebab video berkenaan dengan anak-anak Puan ini dah ditularkan oleh sepupu. Ini sepupu kat sebelah tu kan? Jadi video tu mendapat perhatian ramai juga. Ramai kata, comelnya mereka ini kan, sebab ada setengahnya yang memberi gelaran mereka ni anak Mak Saleh. Jadi mungkin berdasarkan daripada video yang tular ini, bagaimana sebenarnya membawa satu perubahan tak? Maknanya respon orang ramai bila mereka ingin mengenali lebih dekat berkenaan dengan anak-anak Suzita. Yalah, sebenarnya adik Faisal ni dia masuk dalam TikTok dia sebenarnya saja-saja. Petang kita kata santai, tak ada aktiviti apa, jadi kita masuk. Jadi tak sangka lah kan, bila masuk je dalam TikTok dalam masa 3 hari tu kita kata viral. Saya sendiri pun terkejut lah kan. Misal kata adik-adik istimewa ni dia kata dah viral. Jadi pandangan masyarakat ni alhamdulillah lah, selepas kata viral ni boleh terima apa semua kan. Sebab dia tak ada masalah apa. Dia aktif. Dia normal macam kita kata kanak-kanak lain. Okey. Kalau macam sebelum ni, penerimaan masyarakat sebelum video ni viral kan, orang kenal lebih anak Puan sendiri. Jadi sebelum ni bagaimana penerimaan masyarakat? Adakah ada sesetengah macam yelah biasanya kan kalau budak-budak kat sekolah, macam mana penerimaannya orang sekeliling tu bagaimana? Alhamdulillah ada, kita kata ramai yang bersikap positif lah kan. Lepas tu yang petang yang Adam tu dia dah sekolah dah ada 1. Jadi dekat sekolah pun okey. Jadi dengan cikgu pun dia okey, dengan kawan-kawan dia pun okey. Dia pun suka pergi sekolah. Tu pun dia tanya bila nak sekolah mama, bila nak sekolah. Memang dia suka. Bosan dah duduk rumah Itulah lama dah duduk rumah. Puan Suzita, okey. Kami difahamkan sebelum Puan Suzita
melahirkan anak keempat, kelima, keenam, ketujuh tu yang semuanya berdepan dengan kondisi albino ini, Puan Suzita memang sudah mempunyai 3 orang anak. Betul-betul. Normal. Jadi ketika mula mendapat tahu bahawa anak keempat menghidapi ataupun berdepan dengan kondisi albino ni, ketika itu bagaimana penerimaan Puan Suzita sendiri sebagai seorang ibu? Itulah selepas kita kata melahirkan Adam first time dapat albino ni, memang terkejut lah kan, sebab saya sendiri pun tak pernah tengok albino. Jadi selepas melahirkan Adam tu, doktor dah beritahu, dia kata Puan sekiranya, dia kata Puan mengandung lagi, dia kata Puan akan dapat anak albino. Jadi saya kata, ya Allah, Tuhan nak bagi apa kan dekat saya ni, mungkin ujian. Jadi saya terima, memang saya terima. Saya kata janji anak saya sihat, alhamdulillah dah okey. Jadi saya mengandung pula kali kedua dekat Azim tu, alhamdulillah dapat lagi anak albino. Jadi selepas balik dari hospital tu, doktor dah beritahu, dia kata Puan, dia kata sekiranya awak mengandung lagi, awak akan dapat anak albino. Jadi saya ni, saya fikirlah, ya Allah, saya kata anugerah apa yang Tuhan nak bagi dekat saya kan. Jadi saya mengandung lagi kali ketiga untuk si kembar ni. Jadi alhamdulillah dapat lagi anak albino. Itulah kita kata ciptaan Tuhan kan memang besar lah. Betul. Kalau macam Faisal sendiri kan, macam mana boleh terfikir nak ambil video mereka berempat ni kan, anak-anak comel ni? Adakah disebabkan keistimewaan mereka, kecomelan mereka yang menyebabkan Faisal okey nak upload lah video TikTok dengan budak-budak ni? Dia Faisal ni memang dia suka dekat budak-budak. Memang dia lagipun dia tak ada adik, adik pun dah darjah tingkat 4 dah yang bongsu dia. Jadi memang dia suka dekat budak-budak ni. Jadi dia, kita kata tak ada everything, tak ada dia pun nak viral ni kan. Jadi suka-suka. Memang Faisal ni dia minat dekat budak-budak. Lepas dari tu ramai pula yang minta video-video seterusnya. Betul-betul. Baik. Puan Suzita, mungkin kita nak tahu juga sebenarnya walaupun sekarang kita bersyukur juga sebab keadaan kondisi anak-anak Puan Suzita sihat kan. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan keadaan albino ni, apa yang menyebabkan tahap kesihatan anak-anak ni yang boleh dikaitkan dengan albino? Sebab difahamkan dari segi mata ya. Dia anak saya ni, dia alhamdulillah okey dari segi makanan pun okey, kita kata aktif lah macam kanak-kanak lain lah, normal. Dia ni dari segi mata je. Dia alhamdulillah dengan matahari. Maknanya kalau tengah hari tu memang Puan Suzita tak benarkan mereka keluar ke bagaimana? Bagi kira saya ajar lah daripada baby lagi, saya ajarkan dengan matahari okeylah. Jadi dia boleh main bola pun okeylah. Okey. Maknanya mereka berempat ni bermain bola lah sama-sama lah. Memang dia petang-petang aktiviti dia main bola, main basikal. Siapa yang suka main bola ni? Aiman ke? Aiman? Mana dia? Aiman. Angkat tangan, siapa nama Aiman? Siapa Aiman? Angkat tangan, siapa nama? Okey. Okey. Dah makan ke? Ya. Makan Makan gapo? Makan gapo? Makan gapo? Gawe. Kuih gapo? Comel. Okey, kalau macam Puan Suzita sendiri kan, kalau kita melihat bahawa Puan mempunyai 4 orang anak albino. Jadi adakah dalam keturunan sebelah keluarga kan, sebelah suami ataupun Puan sendiri yang sebelum ini mempunyai sejarah ada mendapat albino? Memang tak ada. Sebelum ni memang tak ada, kira first time lah saya yang dapat anak albino ni dari kalangan keluarga lah. Memang tak ada. Tapi penerangan doktor kepada Suzita bagaimana? Penerangan doktor tu, yelah dia kata albino ni bukan satu penyakit lah. Dia normal. Dia tak ada apa-apa. Cuma dia alahan dengan matahari je lah. Okey, saya ada terbaca satu artikel yang mengatakan bahawa ada satu insiden tu bila mana ada orang yang lalu dekat kawasan rumah Puan kan, ternampak anak-anak Puan sampai terbabas jadinya. Puan boleh macam mana tu? Itulah. Memang tak tahulah. Kita kata budak pada mana kan, saya sendiri pun tak kenal. Jadi bila dia lalu, dia tengok saya ni duduk main depan rumah. Jadi memang dia terkejut lah, macam teruja lah kan. First time mungkin dia pun tengok. Jadi
depan rumah saya tu dia parit air, tali air. Jadi nak terbabas. Saya kata, Dek, parit air tu. Jadi dia terkejut. Oh, ya ke? Dia kata malu saya. Lepas tu jadi dia macam dia malu. Dia corner balik motor dia tu, dia tengok lagi. Dia kata terkejut. Tengok, memang sebelah ni tak pernah tengok. Adik-adik istimewa ni. Puan Suzita, sebab anak-anak ni, sebab tadi Puan Suzita kata mereka normal kan, cergas, cerdas kan, macam kanak-kanak lain, cuma yang membezakan bagaimana warna kulit, rambut dan mata. Tapi nak tahu jugalah bagaimana, ada tak anak-anak ni macam mula-mula tanya kenapa dia berbeza. Jadi apa yang Puan Suzita beritahu pada mereka tentang keadaan mereka? Macam Adam tu memanglah bila dia pandai kecek tu, bercakap tu, memang dia ada tanya saya, Mama, dia kata kenapa rambut dia putih? Dia kata tengok budak-budak lain rambut hitam. Jadi saya kata, ya Allah, saya nak jawab apa dekat anak saya ni. Jadi saya jawab, ni ketentuan Tuhan. Saya cakap Adam, kita kata pernah ada hikmat sebaliknya, kata abang ni istimewa dari kanak-kanak yang lain. Tu jelas saya jawab, tapi lepas daripada ada Azim tu okey, dia pun dah faham dah. Sebab dia dah nampak adik-adik sama macam dia kan. Betul-betul. Tapi pastinya hubungan antara mereka berempat ni sangat akrab lah kan? Betul, memang dia rapat sangat. Tadi kita dah dengar nama Ada. Amirul nak dengar suara lah, tak dengar suara lagi. Amirul Kecek sikit. Kecek sikit. Amirul. Amirul suka makan apa? Hello. Okey. Hai. Amirul suka makan apa? Makan nasi. Ayam. Nasi. Nasi apa? Nasi dengan apa? Ayam. Oh, nasi dengan ayam. Okey, lepas ni boleh sambung sarapan deh. Okey, Adam, Okey. Amirul, terima kasih banyak-banyak. Okey. Puan Okey, Suzita dan juga Faisal, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Oh, sama-sama. No, jaga diri Okey. baik-baik. Jaga diri. Okey, terima kasih. Ah, Okey. Assalamualaikum. Sama-sama.